Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita pada waktu dan ketika ini di dalam satu sesi tazkirah ringkas yang mana kita akan memetik untuk tajuk sempena Ma'al Hijrah yang akan berlangsung tak lama lagi, dan insya-Allah topik untuk kali ini saya akan menyentuh kepada topik hijrah. Kita tahu bahawa bila kata Ma'al Hijrah sahaja dia akan pergi kepada azam, apa azam kita tahun ini, apa azam baru kita tahun ini, dan insya-Allah apa yang saya akan sentuh pada kali ini ialah berkenaan dengan hijrah. Hijrah ini boleh jadi kepada dua perkara. Satu, hijrah sunnatullah. Yang kedua, hijrah yang perlu kita usahakan. Jadi insya-Allah barisan sahabat-sahabat warga Serasi Action 19 dan juga kepada para ibu bapa dan insya-Allah penonton sikit sebanyak untuk saya kongsi pada kali ini di waktu kesempatan yang ada, yang mana bila kita kata hijrah ni kita mesti teringat satu lagu. Kalau yang dalam lama ni kita ingat lah kan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Jadi kita tahu kan, maka hijrah itu menuntut dan perlu kepada kita pada pengorbanan, kepada perjuangan. Jadi apa sebenarnya kemahuan dan apa perlukah kita untuk hijrah, dan apakah keperluan untuk hijrah itu? Dan sikit sebanyak saya akan kupas daripada satu perkara kepada satu perkara. Secara langsung, tahu tak kita sekarang ini kita berada di alam yang keberapa? Kita berada di alam yang ketiga, iaitu di alam dunia. Maka sebelum ke alam dunia ni kita berhijrah daripada alam kedua. Alam yang pertama, apa itu alam yang pertama? Alam kedua. Alam yang pertama ialah alam roh, dan alam kedua ialah alam rahim. Dan seterusnya ada tak alam seterusnya? Ada. Kita akan seterusnya, kita akan pergi satu-satu. Jadi alam daripada alam roh, hijrah daripada alam roh. Alam roh di mana kita pernah berjanji. Bukan kita pernah berjanji, maka Allah telah rakamkan dalam ayat Quran daripada surah Al-A'raf, di mana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dalam ayat ini kita telah berjanji kepada Allah. Jadi sebelum kita berhijrah kepada alam yang kedua, alam rahim ni, ditiupkan melalui proses tiupan roh ni, kita berjanji bahawa Allah itu Tuhan kita. Kita berjanji bahawa Allah itu adalah Tuhan untuk kita akui. Jadi barulah ditiup kepada alam yang kedua. Bila melalui tiupan roh tu, kita pergi ke alam rahim. Masa ada alam rahim ni kita tak ada apa, tak ada jasad, tak ada otak, tak ada apa kan. Jadi daripada alam rahim selama 9 bulan 10 hari, ada yang lebih, ada yang kurang, keluar. Jadi kita berada di alam dunia. Alam dunia inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, anak-anak semua, yang mana kita boleh menjadi yang baik. Kita memilih sama ada menjadi yang baik ataupun tidak. Sebab segala apa yang kita buat pada waktu di alam yang ketiga ni, itulah akan jadi perhitungan ketika kita akan berhijrah ke alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Seterusnya kita akan berpindah ke ataupun akan berhijrah ke alam yang kelima, iaitu alam akhirat, yang mana di sinilah adanya syurga, adanya neraka, adanya hisab, adanya perhitungan, adanya padang mahsyar. Dan mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita, bersama dengan semua umat, kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit untuk sama-sama kita renung, bila kita sebut tentang Ma'al Hijrah, apakah yang kita boleh kaitkan sebenarnya? Kita tahu bila kata Ma'al Hijrah ni mesti berlaku pada bulan Muharram. Kenapa tidak? Itu sebenarnya kita kena tahu sedikit sejarahnya. Sebelum saya melangkau kepada
apakah hikmah di dalam kita nak hijrah, dan macam mana kita nak istiqamah atau cara-cara untuk kita istiqamah sikit sebanyak untuk kita jadikan untuk lebih baik lagi. Dan kenapa Muharram ini kita letakkan? Kenapa bukan kita letakkan, tapi diletakkan dalam kalender Islam bahawa Muharram ini sebagai bulan yang pertama. Kenapa tidak bulan lain? Kan kalau bulan Masihi kita tahu daripada Januari, Februari sampailah ke Disember. Tapi di dalam bulan Islam diletakkan bahawa Muharram sebagai kalender Islam, bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Kenapa tidak bulan lain? Adakah ada cerita di sebaliknya atau ada sebab di sebaliknya? Ya, dah tentu. Okey. Mal hijrah kita ambil sejarahnya itu daripada perpindahan Nabi, hijrahnya Nabi daripada kota Makkah ke kota Madinah. Jadi pokok persoalannya, sebagai faktanya yang kita nak tahu, adakah peristiwa perpindahan Nabi itu terjadi pada waktu bulan Muharram? Diceritakan daripada kitab Tarikh Ibn Hisham, Tarikh Ibn Hisham menyatakan dan dinukilkan dalam tu bahawa perpindahan Nabi berlaku pada Safar sampai ke Madinah, Rabiul Awal, di hujung Safar sampai ke Rabiul Awal. Jadi ada tak berkait ataupun terkait pada bulan Muharram itu dalam penghijrah, dalam cerita ataupun kisah hijrahnya Nabi? Inilah fakta yang saya nak kongsi bersama-sama dan untuk kita halusi sedikit demi sedikit. Jadi hijrahnya Nabi itu kerana apa? Kerana pada bulan Muharram itulah turunnya wahyu, dan pada bulan Muharram itulah sebenarnya Nabi membulatkan tekadnya. Maksudnya niatnya itu Nabi bulatkan tekadnya untuk berhijrah. Jadi itulah di antara fakta yang pertama, yang mana kenapa ia diambil pada bulan Muharram. Dan perkara yang kedua yang saya nak kongsi kepada semua ialah pada waktu bila zaman khalifah yang keberapa kalender Islam mal hijrah ini ataupun Muharram ini diambil tarikhnya. Yang ini kita kongsi sama-sama insya-Allah. Pada zaman kekhalifahan, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, yang ini pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, pada waktu itu Saidina Umar Al-Khattab memberikan surat ataupun menghantar surat kepada governor. Maksud governor ini ialah dia punya ketua-ketua wilayah-wilayah, kan? Jadi bila waktu sampai ke arah, sampai ke situ, surat itu sampai kepada Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab mendapat satu surat daripada satu governor yang menyatakan bahawa surat itu di atasnya ditulis satu perkara je, merujuk surat tuan yang tidak bertarikh. Maka Umar Khattab pun mengambil perkara itu, perlukan pada tarikh. Jadi bermusyawarah di antara ahli-ahli musyawarah dan menetapkan ada empat peristiwa yang menjadi cadangan untuk diambil sebagai tarikh permulaan untuk awal Muharram ataupun hijrah. Pertama, peristiwa Tentera Bergajah. Yang kedua, peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Dan ketiga, tarikh wafatnya Nabi. Maka sebabnya apa? Sebab pada waktu itu Islam telah sempurna. Dan keempat, Nabi membuat keputusan untuk memulakan tekad hijrah. Jadi sepakat ambil yang keempat, iaitu Nabi membuat keputusan memulakan tekad untuk berhijrah. Jadi pandangan saya, untuk saya lah, kita faham bahawa setiap bulan bila kita faham, kita tahu dan kita halusi, kita akan merasa sayang dan kita ada di bawah. Kita kena tahu kelebihan setiap bulan dalam bulan Islam. Jadi kalau kita nak tahu apakah hikmah di sebalik hijrah yang kita nak buat, perkara pertama yang saya nak mungkin kongsi atau bangkitkan ialah hijrah ini tidak mudah. Hijrah ini bukan satu perkara yang mudah. Hijrah ini perlu ada rintangan dan cabaran. Jadi mudahkah untuk istiqamah? Mudahkah untuk istiqamah? Adakah cara untuk istiqamah itu? Kita ada, insya-Allah. Dan sebenarnya kita nak letakkan dalam kita punya fikiran ialah dalam mindset kita, bahawa kita kena sedar hati dan iman ini ada naik dan turun. Ada waktu ketikanya naik dan ketikanya turun. Yazid wa yankus, maksudnya bertambah dan juga berkurang.
Sahabat bersama Rasulullah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila aku bersama dengan kau, aku sangat dekat dengan syurga. Tapi apabila aku jauh daripadamu, daripada majlis ilmu, aku terasa aku banyak buat dosa." Macam orang munafik lah. Aku rasa macam dekat dengan neraka. Jadi apa jawab Rasulullah? Begitulah manusia. Kan? Maksudnya hati akan naik dan turun. Jadi kita kena sedar bahawa kita akan suatu masa kita akan jatuh. Kita mungkin akan lost. Dengan senang kata kadang-kadang kita ni hilang panduan, sedih sangat atau berputus asa. Tapi jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Yang penting dalam hidup kita ni ialah bukan betapa kuat kita jatuh, tapi betapa kuat kita naik kembali. Kita bangkit daripada apa yang kita jatuh. Itu yang paling penting. Sebab kita semua ni ialah pendosa. Kita tak tahu pun apa yang kita buat ni ialah dinilai bagaimana, tapi jangan pernah untuk kita takut. Sebab sedikit dan sebanyak semua Allah akan pandang. Banyak ke walaupun sebesar zarah yang kita buat kebaikan itu Allah pandang. Lagi pula kalau kita buat keburukan. Yang terbaik yang Nabi bagi tahu kepada kita ialah orang yang terbaik. Orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang berdosa ini, atau orang yang pendosa inilah orang yang paling cepat untuk bertaubat. Jadi bila kita buat dosa ni, jangan bertanggung-tanggung untuk bertaubat. Terus saja buat. Yang paling penting ialah kita jangan mengulangi. Cuba berniat dan berazam untuk tidak mengulangi perkara yang tidak baik. Jadi itu salah satu perkara untuk kita letakkan. Bila kita betulkan mindset, kita akan jatuh, kita akan lost, tapi kita akan naik mula. Macam mana dengan satu kisah ini, yang mana daripada hadis sahih ini, yang Nabi menceritakan bahawa seorang pemuda yang banyak membuat kezaliman, yang dia telah membunuh 99 orang. Cerita ini dah banyak kita dengar kan. Kita nak ambil satu, ada satu kebaikan dalam cerita itu. Apa? Dia dah membunuh 99 orang. Maka dia berjumpa dengan pendeta ataupun dengan orang alim. Berjumpa dengan satu pendeta. Dia beritahu, "Wahai pendeta, ada tak aku akan diampunkan?" Maka pendeta itu cakap, "Kau tak akan diampunkan." Jadi apa dia buat? Dia bunuh, dia genapkan 100. Bila dia dah genapkan 100, dia jumpa lagi. Dia tak putus asa. Dia jumpa lagi dengan seorang alim. Maka orang alim itu kata apa? Keluar daripada kampung itu. Keluar. Perkataan keluar tu saya nak ambil. Saya tak habiskan cerita ni, tapi saya nak ambil perkara yang penting tu, ialah keluar. Maksudnya apa yang kita nak tahu ialah perkara kedua yang kita nak, bila kita nak istiqamah ialah kita kena keluar daripada kepompong, keluar daripada perkara yang, daripada situasi yang tidak baik. Itu yang akan menjadikan kita lebih baik. Jadi macam mana? Yang itulah. Kalau kita nak jadi orang masjid, kita akan bergaul dengan orang masjid. Kita nak menjadi orang yang rajin, anak-anak kan, kita nak jadi orang yang rajin, kita bercampur dengan kawan-kawan kita yang rajin. Kalau kita campur dengan kawan kita yang main, kita jadi orang yang main. Jadi macam itulah. Jadi kita kena keluar daripada kelompok yang mana kita rasa kita tidak bagus, kita jadi bagus. Nak pandai, kita bercampur dengan orang pandai. Sebegitulah. Dan cari istiqamah dalam perubahan perlu keluar daripada kelompok kita yang dahulu. Dan itu yang penting sebenarnya. InsyaAllah manusia boleh berubah dengan faktor suasana ataupun environment. Jadi untuk kita, ibu bapa, kita guru-guru, malah sebenarnya kita akan membantu. Suasana sekolah kita nak letakkan macam mana kita letakkan suasana kelas yang baik. Jadi kita yang akan wujudkan. Dan insya-Allah manusia itu sendiri, masa kita sendiri, kita perlu ada usaha ataupun effort untuk kita letakkan diri kita supaya kita berada di dalam kelompok itu. Jadi kita sendiri kena meletakkan diri kita sendiri. Dan insya-Allah jika ada ruang masa dan kita akan bersama, mungkin di lain waktu, sedikit perkongsian daripada saya, sebanyak yang mana saya mampu. Silap salah dan harap tegur, dan sebarang kekurangan daripada saya, harap ditegur, semua datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan di lain hari. Dan insya-Allah tuan-tuan, di waktu ini saya nak ucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijjah. Mudah-mudahan kita tekadkan, kita punya azam jadi orang yang lebih baik dan cemerlang untuk di tahun-tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.